A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT pada malam ini kita dapat lagi bersama untuk dalam sesi menyambung siri yang ke-19 program Generasi Al-Quran Tahun Jajah. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini kita progres menyambut ulang tahun kemerdekaan, akan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-64. InsyaAllah sama-sama kita jaga kemerdekaan negara kita, pastikan negara kita betul merdeka dan menjadikan kita umat Islam yang betul-betul merdeka, yang patuh kepada Allah SWT dan juga Rasul, dan menjadi mukmin yang baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni kita masuk siri yang ke-19 program kita, dan tetamu undangan kita ataupun guru kita pada malam ni adalah Ustaz Haji Khairul Amsyar bin Ahmad, yang telah pun join dalam Google Meet ni tadi sejak daripada pukul 9.20 lagi tadi. Alhamdulillah, dan kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz untuk memimpin kami dalam program yang kita namakan sebagai program Generasi Al-Quran ni. Terima kasih juga diisahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang telah menyertai program ni setiap hari. Untuk pengetahuan Ustaz, program kita ni adalah program yang kita lakukan setiap hari sejak daripada pelancarannya pada 13 Ogos yang lepas, dan kita bercadang untuk terus melaksanakan program ini insya-Allah sampailah khatam Al-Quran, iaitu sebanyak 301 siri insya-Allah. Kerana setiap hari kita baca 2 muka surat Al-Quran, insya-Allah kalau kita bahagi 2, kita dapat lebih kurang 361 hari nanti kita akan khatam Al-Quran. Jadi kita sama-sama berdoa semoga kita Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk meneruskan program ni, dan semoga kita berjaya sampai ke siri yang ke-301 nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memulakan majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, hari ini adalah siri yang ke-19 program Generasi Al-Quran kita, di mana pada hari ini tetamu kita, saya ulang sekali lagi, tetamu kita adalah ataupun guru kita yang akan memimpin kita baca Al-Quran nanti dan juga seterusnya memberikan full time kuliah tazkirah ringkas kepada kita nanti adalah Ustaz Haji Khairul Amsyar bin Ahmad, insya-Allah. Dan pada malam ni kita akan sama-sama membaca masih lagi membaca surah Al-Baqarah, iaitu pada muka surat 39 dan 40. Muka surat 39 dan 40, iaitu ayat daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 238 sehinggalah ayat 247 insya-Allah. 238 sehingga 247. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa, sebelum kita memulakan, suka saya menerangkan sedikit beberapa perkara, iaitu program kita yang kita akan berlangsung ni lebih kurang yang slot pertama dia nanti, apabila saya serahkan kepada Ustaz, kita akan sama-sama, Ustaz akan membaca ayat-ayat tersebut dan kita akan ikut Ustaz baca ayat-ayat berkenaan di rumah masing-masing. InsyaAllah Ustaz akan pendengarkan bacaan
kita akan dengar dan kita akan ikut bersama di pengurusan masing-masing. Seperti mana program bacaan Yasin. Ada seorang khalifah akan baca, yang lain akan ikut. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, selepas selesai bacaan surah berkenaan, ayat-ayat berkenaan, Ustaz akan terus sambung dengan full time yang kita namakan slot full time, iaitu kuliah 10 minutes, 10 minit. Jadi Ustaz akan berikan tazkirah kepada kita. Sebenarnya saya tak hadkan pun 10 minit tu saja, namakan dia 10 minit. Kalau Ustaz apa nak teruskan, saya tak ada masalah. Okey. Yang seterusnya selepas kuliah 10 minit tu akan diikuti dengan interaksi. Kita akan menangkan untuk interaksi. Interaksi itu iaitu tuan-tuan boleh berinteraksi dengan Ustaz, boleh bertanyakan soalan ataupun nak berkenalan dan sebagainya. Kita akan bukakan sesi yang berkenaan. Jadi untuk melancarkan program, supaya program dapat berjalan lancar, ada beberapa peraturan atau adab yang perlu dipatuhi. Yang pertama, pastikan yang kita telah buat dari hari pertama, seri pertama sampai lah insya-Allah nanti seri yang terakhir, kita gunakan 3 adab ataupun sunnah berguru ni. Iaitu yang pertama, kita kena menghadap Ustaz. Jadi cara nak menghadap Ustaz dia dalam maya ni, kita minta tuan-tuan dan perempuan buka tuan-tuan punya, onkan tuan-tuan punya kamera video supaya tuan-tuan nampak kelihatan di skrin. Kita nampak tuan-tuan di skrin. Ustaz akan nampak tuan-tuan skrin nanti Ustaz. Kalau tuan-tuan baca pun Ustaz nampak tuan-tuan baca, buka mulut macam mana. Okey. Yang kedua, pastikan tuan-tuan fokus terhadap pelajaran Ustaz dengan pastikan bahawa speaker tuan-tuan dihidupkan, dibesarkan supaya dapat didengar oleh seluruh isi keluarga tuan-tuan dan perempuan. Dan yang ketiga, tuan-tuan diminta mematikan ataupun mendiamkan, mutekan mikrofon. Mikrofon mestilah disenyapkan. Jadi kita tak boleh mengganggu Ustaz. Kalau kita buka nanti, bunyi daripada rumah tuan-tuan dan perempuan akan mengganggu Ustaz dan mengganggu yang lain, jemaah yang lain daripada mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi itu dia 3 perkara, sama ada kita buat secara maya ni ataupun kita berada di masjid, di surau atau di dewan kuliah. Perkara ni lah yang kita jadi sunnah dia. Kalau nak mengaji, pastikan menghadap Ustaz. Yang kedua, fokus terhadap apa yang Ustaz sampaikan, betul-betul dengar betul-betul. Yang ketiga, jangan mengganggu buat bising dan sebagainya. Kerana selepas selesai Ustaz menyampaikan ilmu, jadi kita akan buka. Kalau tuan-tuan nak berinteraksi, nak bercakap, sangat-sangat digalakkan bercakap selepas tu. Bila kita Ustaz benarkan untuk tuan-tuan berkomunikasi, jadi tuan-tuan boleh berinteraksi dengan Ustaz. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya ulang lagi sekali. Untuk malam ni, kita akan baca surat bersama dengan Ustaz, iaitu surah Al-Baqarah, muka surat 39 dan 40, daripada ayat 239 sampai 247. 238, daripada ayat 238 sampai 247, tuan-tuan dan perempuan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan hormatnya dan mengalu-alukan Ustaz kita, guru kita, untuk melaksanakan program ni supaya kita dapat bersama-sama dengan mengikuti Ustaz. Jadi silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Cikgu Rahim, sahabat merangkap ayahanda saya, seterusnya yang saya hormati beliau. Sebab pihak museum pun banyak kali sebenarnya jemput beliau untuk program buat bisa ada. Tapi malam Ustaz, tak dengar suara Ustaz. Tak kau.
Ustaz, suara tak dengar Ustaz. Putus internet. Masalah internet. Hang. Macam mana kita nak buat? Ustaz, dah lah saat ni dia masuk balik. InsyaAllah. Ustaz nampak dah keluar, nanti insyaAllah dia masuk balik kot. InsyaAllah kita tunggu sangat. Tuan-tuan, kita masih lagi menunggu Ustaz masuk balik. Tadi Ustaz keluar kerana hang ke, saya pun tak pasti. Cikgu Nolia. Nolia tanya. Cikgu Sapia apa khabar? Cikgu Sapia apa khabar? Cikgu Nolilawati tanya khabar tu dalam mesej. Khabar baik Puan. Bolehlah sembang-sembang tunggu Ustaz masuk. Rindu kan Puan kan? Mak dah sekolah. PKP lah Cikgu Safia. Tak boleh rentas. PKP. Alhamdulillah, Ustaz Khairul Amsyar dah join balik dah Ustaz. Tadi memang tak dengar apa Ustaz. Mesti macam mana betul hang ni. Okey, silakan Ustaz teruskan. Okey, baik-baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat kita berkumpul di dalam Google Meet ni. Mohon maaf tadi ada masalah line tadi. Maklumlah pakai teknologi ni adalah kekurangan dia ya. Tapi Alhamdulillah dapat last kali saya go online pakai komputer. Dia punya line tu masalah pun senang. Baik, insyaAllah kita akan membaca surah Al-Baqarah, surah yang kedua daripada surah Al-Quran, juzuk yang kedua, muka surat 39 ayat 238 sehingga 248. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ibu dan ayah yang saya hormati, insya-Allah pada malam ini saya akan cuba untuk berkongsi berkenaan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana hadis ini masyhur dan kita mungkin pernah dengar hadis ni. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk sama-sama memperingati, sama-sama kita muhasabah berkenaan dengan apa yang nak disampaikan oleh baginda Nabi berdasarkan hadis yang dibaca insya-Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun kathirun fiha minan nas, as-sihah wal faragh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita bahawa ada ni'matani maghbunun kathirun fiha minan nas. Ada dua nikmat yang kata Nabi yang kebanyakan manusia sering melupakannya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia yang mengabaikannya. Apakah kedua nikmat itu? Nikmat yang pertama kata Nabi as-sihah, iaitulah nikmat kesihatan. Dan yang kedua adalah al-faragh, iaitulah nikmat masa lapang. Jadi malam ini kita bagi dua. Senang nak ingat, kalau banyak-banyak takut kita lupa. Ada, jadi kita bagi dua saja. Saya sebenarnya duduk di Kampung Gajah. Kampung Gajah ni bahasa Peraknya pure. Tapi dah duduk di akses lama, dia campur Kedah dengan Perak. Jadi dia campur dua. Ingat? Baik. Jadi kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang sering diabaikan, yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitulah nikmat kesihatan yang pertama. Tak kala mana kita diberi kesihatan, kadang kita lupa untuk manfaatkan kesihatan, nikmat sihat yang Allah bagi kat kita. Dah. Bila manusia ini mula nak ingat nikmat kesihatan ni, bila manusia mula nak ingat nikmat kesihatan tu, bila mana dia jatuh sakit. Ada. Bila dia jatuh sakit, waktu itulah baru dia teringat zaman dia sihat dulu. Alangkah ruginya kalau masa aku sihat dulu, aku pergi masjid. Alangkah ruginya masa aku sihat dulu, aku baca Quran. Lah dah sakit, mata pun tak apa nak nampak, telinga pun tak apa nak dengar. Kan? Jadi dia akan mula timbul penyesalan. Masa bila mana dia dah mula sakit dan sebagainya. Itulah ghalib ataupun kebiasaan manusia sebegitu. Masa dia sihat, kadang dia lupa. Allah bagi nikmat kesihatan kepadanya. Allah bagi penglihatan, Masya Allah. Hari ni mata kita masih lagi terang, jelas, boleh nampak satu persatu ayat Al-Quran. Masih lagi nampak jalan nak pergi ke masjid. Masih lagi nampak jalan nak ke pasar. Hari ni Allah bagi lagi nikmat pendengaran kepada kita. Bila orang panggil nama kita, orang kelui nama kita, kita dah dengar dah. Ada? Bila mana orang cakap dengan kita, kita dah dengar. Ada? Hari ni Allah bagi ni nikmat ingatan. Ingatan. Allah bagi nikmat ingatan. Ingatan ni cukup penting. Alhamdulillah kita masih ingat lagi jalan nak balik rumah. Alhamdulillah kita masih lagi ingat nama anak kita, nama cucu kita. Nama cucu kita ialah kadang nama canggih-canggih. Saya anak murid saya tingkatan 1. Nama berbelit-belit lidah.
Berbelit-belit. Dia campur dengan nama dia, dengan nama apaknya, campur dengan nama maknya. Bila campur berdua dah jadi bunyi lain-lain. Hatta kita yang ngaji bahasa Arab ni pun tak tahu maksud. Kadang dia tanya, "Ustaz, nama saya maksudnya apa?" Entah, saya pun tak tahu. Kan? Tak tahu maksud pasal canggih benar. Arail, Anka, macam-macam lah, saya pun tak erti. Tapi gitulah. Kan? Nama panjang-panjang kita bukan nak ingat semua pun. Kita ingat panggil Alung Angah lah. Tapi Alhamdulillah Allah bagi lagi. Nikmat tersebut itu adalah satu nikmat yang cukup besar kepada kita. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan kesihatan kita ni kepada jalan yang Allah Ta'ala redha. Kenapa? Kerana segala anggota kita ni lama-lama Allah akan tarik. Dulu mata ni boleh nampak, lah ni tak boleh nampak dah. Kalau jauh tu dah kabok dah. Dekat boleh nampak lagi, jauh tak apa nampak dah. Dulu telinga kita alhamdulillah boleh dengar. Lah ni kalau nak dengar pun kena dengar betul-betul baru boleh dengar. Dulu kederat 4 ni, tulang 4 kerat ni boleh nak angkat benda-benda berat. Lah dah kurang sikit nak angkat benda berat pun dah tak apa nak mampu dah. Mana kata apa? Dia akan tarik sikit-sikit nikmat tu. Itu adalah makna kepada dunia yang di mana kita akan menuju kepada kehancuran. Kullu 'alaiha fan, kata Allah. Setiap semua benda akan musnah. Tak ada satu pun yang kekal. Hatta tubuh badan kita pun lama-lama Allah akan ambil satu persatu. Itu belum lagi Allah tanya lagi kepada setiap anggota kita. Yang kita baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti Allah tutup mulut. Yang bercakap apa? Tangan dan kaki kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang kita buat. Jadi inilah kita perlu ingat bahawa kesihatan ini adalah satu anugerah yang cukup besar kepada kita. Bila mana hari ini Allah masih lagi memberi kesihatan, Allah masih lagi bagi nyawa dekat kita, kita boleh lagi celik mata pagi tadi, ataupun kita tidur tu separuh daripada kematian tu. Masa kita jaga tadi, kita celik-celik je mata, kita sebut apa kat mulut kita? Alhamdulillahil nusyur. Kita puji pada Allah Ta'ala kerana Allah dah menghidupkan kita setelah mematikan kita tidur tu lah. Dan kepada dialah kita kembali. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada hari ini. Itu nikmat yang pertama yang kebanyakan manusia melupakannya, mengabaikannya, dan mudah-mudahan kita tidak melupakan nikmat kesihatan kita. Dan saya banggalah, saya bangga dan segan dengan ibu dan ayah saya dalam maya ni. Malam-malam pun sanggup lagi boleh baca Quran tiap-tiap malam, kata Cikgu Rahim tadi. Subhanallah. Itu satu usaha kita yang cukup baik. Moga-moga usaha kita ni akan menjadi saksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nikmat yang kedua yang jangan kita lupakan, yang Nabi kata sering manusia lupa, iaitulah nikmat al-faragh, iaitulah nikmat masa lapang. Ataupun dengan erti kata lain, nikmat masa. Masa ini benarlah kata pepatah Arab, ada al-waqt kaz-zahab. Waktu itu seperti emas. Ya. Idza lam tuqta' faqta'. Itu dalam pepatah Arab lah. Kalau kita tak potong dia akan potong kita. Masa yang Allah bagi kat kita ni cukup penting. Macam malam ni alhamdulillah kita manfaatkan masa kita sempena dengan bulan kemerdekaan. Kita baca Quran, mungkin tadi kita baca Yasin, kita buat doa selamat mungkin. Yang kita buat amal-amal kita. Kita tak mensia-siakan masa kita. Dan alhamdulillah. Inilah nikmat yang Nabi sering ingatkan pada kita tentang masa. Masa ni cukup penting. Walaupun satu saat dia cukup penting bagi kita.
Kita sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu, mereka tak membazirkan masa mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, umurnya 40 tahun. Umurnya 40 tahun. 40 tahun tu dia menghabiskan hampir separuh, malah lebih daripada separuh hidup dia dengan mengarang kitab, belajar dan mengajar. Subhanallah. Imam An-Nawawi umurnya 40-an. Dalam tempoh umur 40-an tu dia menghabiskan separuh, malah lebih daripada umurnya, lebih daripada masa dia untuk dia mentelaah kitab, untuk dia belajar, untuk dia mengajar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sehingga kan ada Ibn Salih dia menyebut bahawa Al-Imam An-Nawawi menghabiskan hampir 12 jam, malah 13 jam sebahagian ada menyebut. 13 jam dia menghabiskan masa untuk membaca kitab. 12 jam tu separuh daripada masa kita. Kita baca kitab ni, baca kitab lah, baca Quran lah kan. Baca Quran 10 minit pun kita udah menguap dah. Udah menguap. Maksud kata kita dah menguap dah. 10 minit belum masuk satu juzuk lagi. Tu nasib baiklah Cikgu Rahim kata 2 muka. Kalau Cikgu Rahim kata 1 juzuk, saya tak ada masalah pasal saya baca. Kita ikut. Jadi kalau kata 1 juzuk tadi, insya-Allah kita boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi itulah cerita dia. Makna kalau diberi masa pada kita, itulah cukup penting. Dan masa ni dia takkan boleh nak berpatah balik. Ya. Masa ni tak boleh nak patah balik. Dan jika diberi peluang kepada kita untuk diberi masa lebih, alangkah betapa ramainya manusia yang mau masa lebih tu. Tara masa 24 jam ni pun tak cukup. Kalau diberi lagi masa lebih, maka manusia semua akan mau lagi masa yang lebih. Dan kalau sekiranya dia beri peluang untuk kembali ke masa lampau, dia akan nak kembali ke masa lampau. Masa muda dulu. Masa sihat dulu. Kita semua nak kembali ke masa yang sebelum daripada ni. Kerana kita dah nampak sekarang kita nak memperbaiki masa lampau. Itu tidak akan menjadi kenyataan. Masa ni dia terus berjalan dan dia takkan patah balik. Sebab itulah kata pujangga. Hari ni jadilah lebih baik daripada semalam. Hari ni kita jadikan ianya lebih baik daripada semalam. Kalau besok pula, jadikanlah ia lebih baik daripada semalam tu. Macam itulah. Maksudnya setiap hari kita kena jadi yang lebih baik. Yang lebih baik. Jadi janganlah kita mensia-siakanlah kedua-dua nikmat yang Nabi sering ingatkan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita menggunakan nikmat kesihatan kita menggunakan nikmat masa kita kepada jalan yang Allah Ta'ala redha. Mudah-mudahan sama-samalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah masih lagi memberi kepada kita kesihatan yang baik, masih lagi memberi masa kepada kita. Alhamdulillah, siang kita penat bekerja, malam kita ada masa untuk beribadah. Jadi gunakanlah masa ini untuk sama-samalah kita melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih pada Cikgu Rahim dan juga ibu dan ayah saya di dalam alam maya ini kerana sudi mendengar sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bolehlah kita beramal dalam kehidupan dan kita dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Sekian daripada saya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ucapkan kepada Ustaz yang sudi yang pertamanya sudi menerima undangan kami dan seterusnya pada malam ini berkongsi dan juga menjadi guru kita dalam bacaan Al-Quran tadi dan seterusnya jadi guru kita dalam menyampaikan ilmu tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. Jadi saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyertai pada malam ni.
tuan-tuan dan puan sekalian, untuk sebelum saya buka kepada interaksi untuk tuan-tuan nak bersembang Ustaz, suka saya nak memperkenalkan sedikit Ustaz pada tuan-tuan dan puan setakat yang saya tahulah. Okey. Untuk tuan-tuan Ustaz, tuan-tuan dan puan, Ustaz bertugas di Sekolah Menengah Agama Raja Dr. Nazrin Shah, Kampung Gajah, Perak Tengah. Tadi dengar kata Kampung Gajah. Saya sebenarnya Ustaz, Kampung Gajah, bila Ustaz kata nak balik Kampung Gajah daripada Selangor, nak pergi balik Kampung Gajah, saya pun tak tahu Kampung Gajah ni, saya ingat Setiawan ke, Cak Teluk Intan ke. Rupanya Kampung Gajah ni memang ada sendiri. Alamat dia memang Kampung Gajah tulis. Dia tak bilang bukan Kampung Gajah Setiawan ke Kampung Gajah Intan kan. Dia kata Kampung Gajah memang. Kampung Gajah Perak Tengah. Jadi ada sekolah di situ, sekolah agama, Sekolah Menengah Agama Raja Dr. Nazrin Shah. Ni sekolah menengah. Saya tak pasti Ustaz jawatan apa. Ustaz mudir kat situ kah? Tak, saya cikgu besok. Tinggal mudir dia tinggal kata muda dapat jadi mudir dia. Hebat. Okey. Kemudian Ustaz punya latar belakang belajar Ustaz adalah lulusan Universiti Jordan. Belajar di Jordan dan tinggal pun di sana lah, jauh nak balik Selangor. Asal Ustaz adalah Selangor Perak, dan memang kalau Selangor kita tahulah bahasa yang Ustaz digunakan macam Ustaz kata tadi, memang bahasa kita lah, bahasa Kedah Perak bercampur. Tadi bila Ustaz sembang tu nampak dah beralih dah, dengar bunyi Perak dia banyak lah tu. Lambu kanan lambu kiri lah tu dah nak jadi tukar awi. Ustaz ni macam macam orang Penang PKL juga lah. Orang Penang PKL dia pengaruh dia jadi bahasa KL selalu macam tu. Kalau Kelantan di Permai sini betul tak boleh hilang lagi bunyi Kelantan. Wallahualam, jadi saja sedikit mengenai perkongsian. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang saya tahu. Yang saya tak tahu, Ustaz pun dah berkahwin dah, baru berkahwin. Wallahualam, muda lagi. Jadi yang lain-lain, saya buka kepada interaksi tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan nak bertanya mengenai apa yang surah yang kita baca tadi, ayat-ayat yang kita baca tadi ke, ataupun mengenai dua perkara yang Ustaz sebutkan tadi, iaitu mengenai masa dan kesihatan, pun boleh tuan-tuan tanya, ataupun yang lain-lain. Dan tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang pernah jumpa Ustaz di surau kita, pernah jumpa Ustaz di masjid daerah Sepampang Selatan sebulan sekali, ada benda yang tuan-tuan yang memang selama ni simpan benda-benda nak tanya, boleh juga tuan-tuan tanya. Silakan tuan-tuan dan puan, siapa yang ada nak bertanya. Kok segan kot. Hajar Nur Lela ada nak tanya apa, Nur Lelawati? Tadi tanya khabar kepada Cikgu Safiah, nak tanya Ustaz apa-apa Ustaz? Hajar Nur Lelawati. Cikgu Fatimah Hamid, Abdul Hamid, ada apa-apa? Cikgu Fatimah duduk di sebelum ni duduk di pondok mana? Yang kata pencin pergi ke pondok mana dekat kawasan sana kah? Dekat kawasan Perak Tengah kah? Tak di Kampung Repuh. Oh, Kampung Repuh. Oh, Batu Pur. Ha, Pondok Ustaz pondok Ustaz? tak Syahak. Oh, Ustaz Sahab. Kat situ ada seorang tu Ustaz Syahir Hassan. Dia mengajar itu. Itu saya punya guru tu. Kalau sebut nama tu dia kena. Lama dah tak boleh balik sebab PKP ni. Oh, memang cikgu duduk di pondok lah. Ni sejak PKP saya balik lah. Dulu pondok Ustaz Syahir tu saya pernah mengajar Ustaz sebelum saya main Kampung Gajah. Dia sebelum main ke Kampung Repuh, dia ada mengajar di pondok di Selangor kan? Betul. Di pondok dekat Simpang 3 ni, Bangor Jah. Ya. Dekat area sana lah. Hmm. Di Mudir, lepas tu dia terus balik duduk Kampung Repuh tu. Adik-beradik dia semua ustaz tu. Bagus dia. Seronok dia mengajar. Dia suara deras sikit.
Tegas Kalau lah. juga salah, saya sekian salah. Dia kena Ya, insyaAllah, insyaAllah. So, Ah. cikgu Fatimah ada soalan apa? Saya tanya sikit Tanya Ustaz, ayat 238, di situ Allah berfirman, peliharalah semua solat dan solat wusta dan laksanakanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Kenapa dia sebut solat wusta? Baik. Bismillah. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, peliharalah kamu akan salat dan salat al-wusta. Lah kamu kerana Allah. Salat al-wusta di sini disebut kepada kita tentang ada dua salat. Wusta tu kalau kita tengok wastun. Wastun ni maksudnya di tengah. Okey. Wastun ni, wasat ni maksudnya tengah. Tengah di sini bukanlah apa nama tu, di antara solat subuh nak ke isyak tu solat di tengah. Sebahagian daripada para ulama dalam tafsir tafsir jalan lain, kata Imam Jalaluddin As-Sayuti, yang dikatakan solat tengah ni adalah solat asar. Ada solat asar dan ditambah satu lagi dengan solat isyak berdasarkan hadis Nabi. Jadi ada dua solat yang sangat-sangat dititik beratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukanlah bererti solat lain Allah tak beratkan. Sudah tentulah solat kan wajib kita kena laksanakan, tetapi dua solat ini antara solat yang kebanyakannya manusia disibukkan dan dilalaikan. Iaitulah solat asar dan solat isyak. Solat isyak tu pula dalam hadis disebut sebagai al-atamah. Nabi sebut peliharalah kamu solat al-atamah. Jadi solat al-atamah ni solat apa? Tak tahu kan? Solat al-atamah ni adalah solat isyak. Solat isyak. Maksudnya solat isyak ni waktu dia cukup panjang. Daripada pukul 8.30 tadi, 8.40 sampailah nak subuh. Sampailah nak subuh besok ni. Jadi waktu dia cukup panjang. Dan waktu yang panjang itulah kadang kita terleka. Karena itu Allah sebut hafidhu, peliharalah kamu. Pelihara di sini maksudnya kita kena betul-betul jaga yang 5 waktu tu, dan kita perlu memberi perhatian pada solat asar dan juga solat isyak. Jadi dua solat itulah yang sangat dititik beratkan, dan juga termasuklah solat-solat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Fatimah yang bertanya tadi. Tuan-tuan, perempuan yang lain ada apa-apa soalan lagi? Ada tuan-tuan dan perempuan? Pak Amnah, Haji Amnah daripada Banting tu. Ada penyertaan daripada Banting Ustaz. Haji Amnah, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Cikgu Nurlilawati. Terlanjur sembang tentang solat ni. Kalau solat berjemaah antara dengan suami dan isteri kan, 2 orang saja, ada yang kata kedudukan imam dengan makmum tu macam tu. Ada yang kata macam tu. Ustaz faham ya? Saya letak ni tu. Yang mana lebih afdal Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu. Satu soalan berkenaan dengan bab saf, terutamanya bagi suami dan isteri. Baik. Seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi ketika mana Nabi salat bersama dengan Aisyah. Ketika mana Nabi salat dengan Aisyah, kedudukan Nabi, ini Nabi, maksud kata Nabi di depan, Aisyah di belakang. Begitu. Jadi maksud kata depan dengan belakang lah. Ini Nabi, ini Aisyah. Bukan serong ke kanan, bukan maksudnya ke kanan bahu Nabi, bahu kanan Nabi, ataupun bukan di
bahu kiri Nabi. Bukan. Kedudukannya ialah imam depan, makmum perempuan adalah di belakang. Itu bagi suami dan isteri. Pernah diceritakan satu hari Ibn Abbas radhiyallahu an pernah datang dan dia nak solat dengan Nabi. Ada. Jadi bila mana Ibn Abbas dia datang dia nak solat dengan Nabi, waktu tu tak adalah suami isteri, cuma kedudukan saf bagi kanak-kanak. Kedudukan saf kanak-kanak boleh berada di sebelah kanan kita itu untuk kanak-kanak. Tapi untuk suami isteri depan dan belakang menghadap dua macam ni. Baik, kalau sekiranya kita ada anak lelaki kan, anak lelaki, maka kedudukan saf anak lelaki mestilah berada di belakang ataupun di tepi imam di sebelah kanan. Ada ni imam, bahu kanan imam, anak lelaki kita dekat mana? Kita berada di belakang anak lelaki, betul-betul menghadap menghadap ke arah suami kita. Ni imam, anak lelaki kita duduk bau belah kanan. Bau belah kanan. Kita pula betul-betul menghadap dengan belakang anak kita dan menghadap ke arah suami kita. Dah, itu kalau kita ada anak lelaki. Baik, kalau kita ada anak perempuan pula. Anak perempuan kita belum baliak lagi. Kalau anak perempuan kita belum baliak, ni imam, belakang imam tu kita, anak perempuan kita duduk sebelah. Anak perempuan kita duduk sebelah. Ni kalau kata dia belum balik lagi lah. Kalau dia dah balik, dia duduk di hadapan kita. Kita belakang anak perempuan kita. Sebab apa? Sebab saf bagi perempuan dewasa adalah yang paling belakang. Ada saf lelaki dewasa adalah yang paling hadapan. Ada. Tapi jadi balik pula. Jadi terbalik, kadang perempuan dewasa di depan, budak-budak di belakang. Pula. Sama juga pun dengan lelaki dewasa. Ada sah nombor 1 ni semua tak mau rebut. Kalau kan sah nombor 1 lah dia punya fadilat yang besarnya. Jadi kalau suami isteri macam itulah. Ni kita suami, belakang dia adalah kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Nur Haja Nurlilawati dan juga Ustaz. Tuan-tuan ada apa-apa lagi tuan-tuan nak berinteraksi? Ada yang lain? Kalau tak ada apa, saya nak tanya saja nak tanya. Ustaz, Zaujah Ustaz orang mana? Paling berat soalan cikgu ni. Alhamdulillah saya baru je kahwin tahun lepas, 2 hari lepas PKP. Kita PKP 18 hari bulan 3. Saya akad nikah 20 hari bulan 3 di Terengganu, Marang. Terengganu. Orang Marang. Alhamdulillah lah. 2 hari lepas PKP tu pergi duduk sana, balik cakap kat polis baru lepas kahwin, lepas lah waktu tu alhamdulillah lah, dia tak ketat lagi lah waktu tu. Dan insyaAllah hujung tahun ni dapatlah rezeki anak sulung insya-Allah. Setahun dah kahwin, setahun tunggu. Alhamdulillah hujung tahun ni baru dapat anak yang sulung. Sulung ni tak ada pengalaman lagi lah. Baru ni perut dia mengerah. Rupa perut mengerah ni biasa. Tapi sebab saya ni tak ada pengalaman, bawa pergi hospital, kena tahan lah sehari. Nah itulah cerita dia. Kan perut kerah anak tu tak apa nak tendang apa semua. Saya pun tak ada pengalaman. Jadi bawa pergi hospital je lah. Bawa pergi hospital kena tahan sehari. Itulah cerita dia. Alhamdulillah lah. Tapi duduk sekali kat sini semua. Itulah cerita dia. Orang Marang. Bukit Payung. Kita ni tanya Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah. Apa saya nak tanya tu gambarkan nanti Ustaz sebenarnya nak meletak di mana? Nak di Selangor ke? Kalau orang kata kahwin dengan orang Kampung Gajah sana, asalnya terus di sana lah. Ni Terengganu jadi tak tahu Allah. Saya tak boleh gambar, tak boleh agak. Mungkin Ustaz akan meletak di Kampung Gajah juga kot, tak tahu Allah Alam. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa untuk masa interaksi itu kita dah cukup dah. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz
Haji Khairul Amsyar Ahmad yang sudi bersama kita pada malam ni, yang seterusnya menjadi guru kita, menyampaikan ilmu dan juga baca Quran bersama kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana Ustaz sudi meluangkan masa untuk kami. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan mengenai program kita lagi, iaitu program kita hari ini siri yang ke-19, besok siri ke-20. Kita punya guru kita untuk besok, tetamu kita, undangan kita adalah Ustaz Muzaffar Ikmal bin Said, iaitu Pegawai Tadbir Agama Daerah Seberang Selatan. Besok adalah daripada Pegawai Tadbir Agama Seberang Selatan, itu ketua lah di Pejabat Agama Daerah Seberang Selatan. Jadi itu adalah guru kita untuk besok. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amat diadu-adukan untuk terus istiqamah pada malam ni dan seterusnya pada malam esok untuk menyertai program kita. Untuk pengetahuan semua, kita tengok apa program kita ni selalunya lebih kurang 50 lah. Dicampur tolak 50 lah untuk pengetahuan Ustaz juga. Tapi sebenarnya saya pun bimbang. Bila sebenarnya kita rakam dan kita siarkan dalam YouTube. Jadi saya bimbang ada di kalangan yang dah serta idea ataupun yang tak menyertai dia, mereka lebih memilih untuk tengok YouTube tu. Mereka tak duduk, tak mau apa, datang live bersemuka macam ni. Pasal dah pukul 9.30 kata mengantuk dan sebagainya, itu yang saya risau. Dulu mula-mula saya tak buat program ni, saya tak rakam lah. Jadi nampak ada peningkatan lah. Tapi wallahualam. Jadi nak minta tuan-tuan, nak abang tuan-tuan macam tu. Tuan-tuan campaign lah. Tuan-tuan boleh, program kita ni terbuka kepada umum. Jadi bukan, walaupun nama dia bawa program Surah Tamin Jawijaya kami, tetapi sebenarnya terbuka kepada siapa-siapa. Jadi tuan-tuan boleh ajak siapa-siapa untuk menyertai program ini, insyaAllah. Macam saya katakan tadi, kita punya iltizam kita nak cuba setiap hari baca Al-Quran dan juga dengar kuliah daripada Ustaz setiap hari, rutin tu, sehingga siri yang ke-301. Termasuk kita nak cuba khatamkan Al-Quran dengan Ustaz-Ustaz. InsyaAllah kita akan cari Ustaz-Ustaz yang sudi membantu kita. Dan juga kita minta tuan-tuan semua berdoa dan juga Ustaz doakan kami supaya kami berjaya sampai ke hajat kami. Jadi untuk kesudahan majlis kita ni, saya nak minta Ustaz tolong bacakan doa untuk kami aminkan. Silakan Ustaz. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن لنا في صدورنا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجود وكرامك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Dan terima kasih Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Cik Ibrahim. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Saya cikgu. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum.